Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu wa walah, amma ba'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'. Terlebih dahulu marilah sama-sama kita buka majlis kita pada pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, pertama sekali panjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada pagi yang penuh dengan barakah ini, pada waktu duha, mudah-mudahan semuanya telah menunaikan salat sunat duha. Kalaupun tidak berkesempatan, insya-Allah boleh salat sunat duha selagi mana tidak memasuki waktu zuhur. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana pada hari ini ditemukan kita dalam majlis yang baik, pada hari-hari yang baik, pada bulan-bulan yang baik, menjadi persediaan ataupun isti'dad untuk kita memasuki dalam bulan Ramadan yang tak berapa lama lagi. Seperti mana doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Wahai Tuhan, berkati kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan sampaikan kami, panjangkan umur kami sehingga memasuki bulan Ramadan nanti. Kita mohon dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan doa kita diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Macam tak nak je pun, macam tak sebut amin pun, macam tak ikhlas lah pula. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita dan sihatkan tubuh badan kita masuk dalam bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya pernah datang ke sini last pada tahun 2019. Kemudian saya tak kuliah. Sebenarnya saya jarang kuliah, melainkan yang berdekatan dengan rumah saya saja. Daripada sebulan itu hampir 50 kuliah, hari ini tinggal tak sampai 10. Kerana komitmen dan pelbagai yang lain, dan saya fokus hanyalah surau dan masjid yang berdekatan sahaja, yang saya boleh sampai pada tepat masanya, yang tidak melalui jalan yang banyak kereta, seperti mana tempat tuan-tuan pada pagi yang mulia. Para muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, syukur juga kepada Allah kerana Allah Subhanahu wa taala rezekikan kita untuk sampai dan duduk dalam bulan Rejab ini. Seperti mana yang semua sedia maklum, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quranul Karim, surah At-Taubah ayat yang ke-36. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum. Dzalika ad-dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffah kama yuqatilunakum kaffah
wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Yang bermaksud sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah Subhanahu wa taala ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, daripada 12 itu ada 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dinamakan dengan bulan-bulan haram. Maka begitulah keadaannya ketika mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi. Mudah-mudahan kebaikannya untuk kita semua dan kemuliaan kelebihannya dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita insya-Allah. Para muslimat semua, suka untuk saya kongsi bagaimana jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang senantiasa membahagikan masanya untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, menjadualkan harinya untuk melaksanakan benda yang bermanfaat dan berfaedah untuk akhirat dia. Di antara jaminan Allah dalam hadis kursi dibacakan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, Allah akan memberikan ketenangan kepada jiwa ataupun hati. Maka orang yang buat ibadat ni dia akan tenang. Hati dia akan menjadi hati yang kaya. Tenang tak tenang, macam kita pagi ni, saya tengok tenang je kan. Tunggu sikit lagi je, lena. Ya, duduk pula kursi empuk, aircon pula, sambil-sambil tunggu ustaz, sempat lagi tengok TikTok kan. Tenang. Jadi ketenangan ini insya-Allah berpanjangan kalaulah masa yang kita peruntukkan untuk beribadah itu berpanjangan. Hatta hebatnya orang duduk dalam majlis ilmu ni, tidur pun dapat pahala. Jadi siapa nak tidur silakan. Cuma jangan lupa baca doa. Kalau tak selesa tidur dalam keadaan duduk, boleh tidur kat depan ni. Satu-satunya tempat yang kita boleh lena walaupun duduk bersila adalah majlis ilmu. Satu-satunya tempat kita boleh lena walaupun tidak ada bantal adalah majlis ilmu. Kalau tak percaya, tengok kawan sebelah. Buat tengok kawan sebelah, tanya apa khabar. Yang kedua, jaminan daripada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan jaminkan rezeki yang kita dapat adalah rezeki yang berkat. Rezeki yang halal lagi berkat. Ramai je di kalangan kita, mungkin sahabat-sahabat kita yang sama juga dengan kita, ada masa seperti mana kita, mungkin juga pencen macam mana tuan-tuan, tetapi tidak ada masa untuk seperti pagi ni. Maka para muslimat, muslimin dan muslimat semua kena syukur sungguh-sungguh kepada Allah. Kerana Allah Ta'ala bagi kekuatan dan kesempatan. Kekuatan untuk kita melangkah, kesempatan untuk berada dalam majlis ini. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kerehatan kepada diri. Kalau duduk kat rumah banyak benda nak buat, betul tak? Orang perempuan sama ada bekerja ke tak kerja, kalau duduk di rumah memang bekerja. Berbeza dengan orang lelaki. Orang perempuan ni kerja dia di rumah bermula sebelum daripada subuh. Kadang-kadang isteri yang kejutkan suami.
Suami bangun tidur, terus masuk bilik air, kain pelekat dia duk bulat kat situ. Isteri yang kutip, dia nak pakai kain pelekat kan, loneh-loneh, dia lepas tu, duk bulat situ, dia lompat, piung, masuk dalam bilik air. Ustaz macam pengalaman je. Ada pengalaman juga tu yang tahu. Selepas daripada subuh, seorang isteri kena menyediakan sarapan untuk suami dan anak. Itu juga bekerja. Selepas suami pergi kerja, kena settlekan pula dapur. Kena kemas meja. Kena basuh, kena kutip pakaian, basuh dan sebagainya, sampailah membawa ke tengah hari. Lepas tengah hari kena masak pula untuk makan tengah hari, tak rehat. Begitulah sampai waktu petang, kena angkat pula pakaian yang pagi tadi kena lipat. Kalau tak lipat, bersepah kat rumah. Tu yang kadang-kadang tetamu nak datang, sat. Sehinggalah membawa kepada malam masih lagi bekerja. Kerjanya ialah menyantuni anak-anak, menjaga makan minum suami. Settle anak-anak tidur, isteri pula dikerjakan. Maksudnya, kalaulah semua tu kita letakkan niatnya kerana Allah Subhanahu wa taala, maka ganjaran yang besar menanti, apatah lagi pada bulan yang Allah Ta'ala sebut bulan-bulan haram ini. Para muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang saya bacakan tadi, At-Taubah ayat 36, Al-Hafiz Ibnu Katsir, siapa perasan-perasanlah, ulama tafsir, dia banyak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dan ada tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ketika mana menafsirkan ayat yang kita bacakan tadi, beliau menukilkan daripada pendapat Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ni sepupu Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara sahabat yang alim, di antara sahabat yang faqih, kerana berkat doa Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu dia kecil. Waktu Ibnu Abbas ni dia kecil, Nabi doakan dia. Ada beberapa kanak-kanak yang ketika mana kecil Nabi berdoa dan doa tu mustajab dan berlaku kepada mereka yang didoakan. Di antaranya ialah Ibnu Abbas. Siapa dia Ibnu Abbas? Namanya Abdullah bin Abbas. Sebab sahabat-sahabat Nabi ni ramai hak nama Abdullah. Kawan ni nama Abdullah, kawan ni nama Abdullah, kawan ni nama Abdullah. Dapat anak je nama Abdullah. Macam hari ni ya. Kawan saya ada kerja di Pejabat Pendaftaran Negara. Dia kata, Ustaz, sebulan yang berlalu ni, kebanyakan baby yang lahir, paling banyak sekali nama Abu Ubaidah. Nama Abu Ubaidah. Semangat Palestin, nama Abu Ubaidah. Sahabat-sahabat Nabi ni ramai yang nama Abdullah. Jadi bila nama Abdullah, maka mereka tak sebut Abdullah, mereka sebut Ibnu Abbas. Kalau Abdullah bin Abbas, maka disebut Ibnu Abbas. Abdullah bin Umar disebut Ibnu Umar. Abdullah bin Mas'ud maka disebut Ibnu Mas'ud. Maka bila sebut Ibnu Abbas adalah anak Sayyidina Abbas yang bernama Abdullah. Dia ada juga anak yang lain. Umar Al-Khattab ada anak nama Abdullah. Maka Abdullah bin Umar itu disebut Ibnu Umar. Maka bila sebut Ibnu Umar, bermaksud anak Sayyidina Umar yang bernama Abdullah. Maka Ibnu Abbas ni ketika mana dia kecil, Nabi ziarah dia dan Nabi doakan dia. Apa doa yang dibaca? Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ni sunat bila kita ziarah baby. Kita dengar kawan kita ni dapat cucu baru.
maka kita pun pergi ziarah. Bila tengok-tengok tu, comelnya budak ni, ya Allah, comelnya budak ni, duk comelnya budak ni. Saya dulu pun macam tu. Dapat baby, orang main ziarah, comelnya budak ni, comelnya baby ni, macam pak dia. Depa kata. Depa katalah, bukan saya kata. Dia nak kata comel tu tak masalah. Memang budak-budak ni comel, waktu besar je uduh sikit. Waktu baby semua comel belakang. Maka bila kita nak puji comelnya budak itu, maka letak dulu Masya Allah. Masya Allah, comelnya lah budak ni macam pak dia. Pak dia juga dapat nama. Mak dia duk geram je kan. Maka Ibnu Katsir menukilkan pendapat daripada Ibnu Abbas yang menyatakan bahawa setiap kezaliman, setiap keburukan, setiap kejahatan, setiap dosa yang dilakukan pada bulan-bulan haram ini, maka besar azabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka besar dosanya jika nak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Maka begitu juga dengan kebaikan ataupun kebajikan ataupun amal ibadat ataupun amal saleh yang kita buat pada bulan-bulan haram ini, maka besar ganjarannya, besar kelebihannya di sisi Allah Subhanahu wa taala jika nak dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Sebab itu Nabi minta keberkatan. Tidak ada nilai kita berada dalam bulan Rejab dan insya-Allah dalam bulan Sya'ban nanti dan insya-Allah sampai ke Ramadan nanti, kalaulah masa-masa yang berlalu dalam bulan ini tanpa keberkatan. Masa yang tak berkat ni, masa yang tidak ada nilai. Masa yang berkat itulah yang bernilai. Ilmu yang berkat itulah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang tak berkat, walau banyak mana pun, walau setiap hari pun, walau banyak buku kitab pun, dia tidak memberi apa-apa manfaat. Sebab itu di antara doa yang diajar oleh baginda Nabi SAW, yang kalau boleh kita baca, kita ulang setiap kali lepas mayang. Apa dia? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, minta selamat dalam agama. Wa afiatan fil jasad, minta sihat tubuh badan. Minta sihat tubuh badan. Sihat tubuh badan ni untuk beramal. Kalau sihat tubuh badan tak buat amal, tak jadi juga sihat. Boleh duk jogging pula makcik tu, ya Allah. Pakai seluar ketat lagi tapi nampak mai kuliah baguslah. Tapi kalau jogging pakai seluar ketat. Umurnya ada, sihat tubuh badan, boleh jogging, boleh kayuh basikal, tapi tak boleh berjalan main majlis ilmu. Ada orang jenis macam ni. Kalau nak main majlis ilmu tu dia rasa berat je kaki nak melangkah. Tapi kalau nak kayuh, berapa kilometer dia tanya. Sungguh. Baru ni ada 2 orang datang jumpa saya nak pergi umrah. Suami isteri. Umur 60 lebih dah. Saya kata, umur 60 lebih ni tak larat ni. Nak ambil hotel-hotel ekonomi ni, kena ambil Clock Tower. Dekat sikit. Dalam Clock Tower tu banyak hotel. Zam-Zam pun duduk dalam tu lah. Ya. Jadi saya kata kena ambil yang package dekat ni. Lepas tu suami dia tunjuk gambar. Ustaz, tak kisah Ustaz, tengok kami kayuh daripada Rawang sampai ke Tanjung Malim. Umur 60 lebih, kayuh daripada Rawang ke Tanjung Malim. Maksudnya apa? Kemah-keming Jadi bak hotel tak ada masalah. Ada orang yang Allah Ta'ala kurniakan kesihatan, dia boleh berjoging, dia boleh kayuh basikal, dalam masa yang sama dia rajin ke masjid. Yang ni bagus. Sebab kaki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada dia, kaki yang dia berjoging, kaki yang dia berkayuh, kaki yang sama melangkah ke rumah Allah.
Tapi ada orang yang tak tahu malu. Dia guna kaki dia ke sana kemari. Dia guna kaki dia pergi situ dan pergi sini. Tetapi kaki yang sama tak mampu untuk nak melangkah ke rumah Allah Subhanahu wa taala. Duduk dalam majlis ilmu ni tak dan 1 jam, lengoh lah, makcik dah kena bunjur lah pula. Gini duk tumbuk digeding kan. Macam cerita Ahmad Al-Baq kan. Ahmad Al-Baq sebelum dapat harta, dalam gua tu kan ada muzik tu digeding. Kan waktu jin main dengan dia tu kan. Jin yang perut besar tu. Jadi orang perut besar ni jin tu. digeding. Ada orang Allah Ta'ala kurniakan mata kepada dia. Mata ni ya Allah, dia boleh tengok yang tu, dia boleh tengok yang ni. Dia nak pergi ziarah situ, dia nak pergi jalan sini, dia nak tengok benda-benda cantik. Tapi mata yang sama, ketika mana tengok Quran, dia cepat mengantuk. Ada tak jenis ni? Ada. Banyak. Maka muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kena ada rasa malu dengan Allah Subhanahu wa taala. Wa afiatan fil jasad, kurniakan tubuh badan yang sihat. Wa ziyadatan fil ilmi, kita minta supaya Allah Ta'ala tambah ilmu. Nak tambah ilmu ni kena ada faham lah. Kalau tak faham, macam mana nak jadi orang yang berilmu? Kan? Dia kena faham. Mengaji ni dia tak perlu banyak. Yang penting faham. Ngaji, lepas kuliah subuh, kuliah duha. Lepas kuliah duha, kuliah tengah hari. Lepas kuliah tengah hari, kuliah zuhur. Lepas kuliah zuhur, kuliah asar. Tak berhenti kuliahnya. Fahamnya tidak. Jogging pakai seluar ketat juga. Sini tak lah. Sini bagus semua. Saya sebut orang tak. Ada lah tu. Tak tekan nak sebut saja. Kita minta supaya Allah Ta'ala kurniakan ilmu. Wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi. Kita minta rezeki yang berkat. Sebab rezeki banyak pun, harta banyak pun, kalau tak berkat tak jadi. Dia kod lain dia tak berkira. Kalau belah-belah ibadat ni, kalau nak bagi sumbangan, nak bagi, dia cukup berkira. Semalam bagi dah, hari ni tabung jalan lagi. Kat siapa pula nak bagi ni? Dia cukup berkira. Wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al-maut. Kita minta supaya Allah Ta'ala kurniakan kita ni taubat sebelum mati. Di antara benda yang kita tak boleh nak tangguh dalam hidup kita ni, tak boleh nak tangguh taubat. Sebab taubat ni kita buat setiap hari, betul tak? Taubat ni kita buat setiap hari. Waktu buat tak ingat kata dosa, lepas buat baru teringat taubat. Esok mai nak buat pula. Hatta kalau kita buat setiap hari sekalipun, Allah Ta'ala tak pernah jemu untuk ampunkan kita. Sebab itu dalam salah satu Asma'ul Husna, kita sebut At-Tawwab. At-Tawwab itu maksudnya Allah Ta'ala tak pernah jemu untuk mengampunkan kita. Wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut. Kita minta rahmat Allah ketika mana nak mati. Maksudnya di saat menghadapi sakaratul maut. Sebab waktu tu sakit, kalau Allah Ta'ala tak kesian kat kita, naya kita. Nabi pun sakit. Oi, Nabi nak mati, Nabi sebut la ilaha illallah innal mauta lasakarat. Tidak ada Tuhan melainkan Allah, sesungguhnya mati ni sakit, Nabi kata. Bukan setakat Nabi kata sakit, Nabi minta pula ke Allah, sajil alayya wa khaffif ummati, cepatkanlah ya Allah untuk aku ni dan ringankanlah kepada umat aku. Nabi sempat doa untuk kita. Nak mati, kita waktu sihat elok tak ingat Nabi.
Ha? Kita waktu sihat elok tak ingat Nabi. Nabi nak mati sakit, ingat kita. Allah, jauhlah kita dengan Nabi ni. Mudah-mudahan Nabi kenal kita jugalah, insya-Allah. Amin. Aisyah tanya, ya Rasulullah, macam mana nak kenal umat kamu di mahsyar nanti ramai sangat sejak daripada Nabi Adam alaihissalam sampailah manusia terakhir mati, kumpul di satu tempat, macam mana kamu nak kenal wahai Nabi? Nabi kata apa? Aku akan kenal umat aku min atharil wudu, daripada kesan wudu. Sebab itu ulama-ulama yang warak lah. Orang-orang yang warak ni, dia tak lap air sembahyang dia. Tidak. Bukan tak boleh, lap boleh je, lap lah. Ni bukan cerita boleh tak boleh. Tapi nak ceritanya, waraknya dia ni sampai air sembahyang pun tak nak lap. Dia nak air sembahyang tu jadi saksi pada Allah Ta'ala nanti. Air sembahyang itu menjadi asbab Nabi kenal dia. Bukan kata lap tu batal wuduk, dah. Nak cerita kata warak. Warak ni lain ceritalah. Kita ni bukan kata warak tak. Wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut, dan keampunan selepas daripada mati. Tidak ada benda dah yang kita nak lepas mati ni, melainkan keampunan Allah je. Sebab itu kalau kita pergi ziarah orang mati, di antara benda yang kita sebut paling awal, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Jangan pergi sampai tu, mati bila ni, sakit apa, pasal apa dia mati. Tanya benda-benda lagu tu. Allahumma ghfir lahu warhamhu. Yang pertama minta Allah Ta'ala ampunkan dia, yang kedua minta Allah Ta'ala bagi rahmat kepada dia. Sebab dua benda tu yang dia nak, lain tak nak dah. Tak apa. Aku transfer duit kok sana nak guna apa-apa, nak pergi jalan-jalan ke, aku transfer. Tak mau. Duit tu setakat hidup je. Setakat hidup je. Wa maghfiratan ba'dal maut. Kemudian kita minta lagi, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, ringankan, mudahkan di saat menghadapi sakaratul maut itu. Wan najata minan nar, dan selamatkanlah kami daripada api neraka. Wal afwa 'indal hisab, dan berikan kemaafan kepada kami di saat kami menghadapi penghisaban. Semalam saya baca tafsir surah Al-Insyiqaq. Surah Al-Insyiqaq di antaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala cerita tentang dua keadaan manusia ketika mana menghadapi penghisaban. Di antaranya ialah orang yang Allah Ta'ala kurniakan buku catatan amalannya dengan tangan kanan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih, dia akan menjadi orang yang mudah dan senang dan cepat ketika mana hisab. Kemudian dia balik kepada geng dia. Dia cerita, aku selesai dah. Aku dah selesai dah, aku dah lepas dah. Orang yang terima buku catatan amalan dengan tangan kanan. Adapun orang yang terima buku catatan amalan belah belakang dia ataupun belah kiri dia, hak ni tak dan sampai tempat tu, dia menjerit dah, habislah aku. Dia sebut, celakalah aku. Kemudian bila selesai penghisaban tersebut, terus dicampakkan dia masuk ke dalam neraka Allah. Tak sempat dia nak patah balik kepada kaum dia ataupun kepada geng dia. Sebab itu kita minta Allah Ta'ala bagi kemaafan kepada kita. Wal afwa 'indal hisab. Ya Allah, kurniakan kemaafan Engkau kepada aku di saat menghadapi penghisaban. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan dirindui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam,
Nabi juga mengajarkan kita doa, Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Bukan setakat Nabi aja, Nabi nak cerita. Itulah Allah Ta'ala. Innaka afuun, sesungguhnya engkau, wahai Allah, pemaaf. Tuhibbul afwa, suka kepada orang yang minta maaf. Fa'fu anni, maka maafkan kami. Minta maaf ni kena ulang semua. Kena ulang. Benda minta maaf ni benda yang kena ulang. Macam cerita Piramdi itu. Maafkan kami, tak. Maafkan kami, tak. Dia ulang banyak kali kan. Nak minta maaf kat perempuan tu je. Sebut sekali padahal dah dia ulang banyak kali. Nak ceritanya minta maaf ni kena ulang banyak kali. Macam kita lah buat salah dengan pasangan kita. Dia ulang tu. Maafkan abang, tak. Saya jumpa ulang lagi. Last kali kawan tu nak marah pun tak jadi marah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap bulan ni, bukan kata 4 ni saja. Bukan kata 4 bulan ni saja. 4 bulan ni bulan apa? Muharram, Rejab, Muharram, mana tu ni? Apa dia? 4 bulan ni. Zulqa'dah, Zulhijjah, Zulkifli. Zulqa'dah, Zulhijjah, kemudian Rejab, Muharram. Ikutlah mana-mana pun janji 4 tu je. Habis tu selain pada 4 ni takkan Ramadan tak masuk. Ramadan kan hebat. Ramadan memang hebat. Tapi Ramadan berlaku peperangan. Peperangan apa berlaku dalam bulan Ramadan? Peperangan Badar. 4 bulan yang kita sebutkan tadi, 4 bulan ni Allah Ta'ala haramkan peperangan. Bukan kata peperangan, kesalahan, kezaliman, kejahatan yang dibuat, Allah Ta'ala gandakan balasan. Maka kalau Allah Ta'ala gandakan balasan, kalaulah buat benda tak elok, maka benda elok Allah Ta'ala besarkan ganjaran pahalanya. Maka apa kita nak buat ni? Bila Nabi tak sebut satu-satu amalan, maka sahabat kata tengok, Nabi rajin buat apa? Nabi rajin buat apa? Di antara benda yang Nabi rajin buat, iaitulah berpuasa. Maka puasa. Tapi jangan sampai puasa tak buka-buka. Maksudnya setiap hari puasa. Tapi kalau boleh buat gitu, silakanlah. Sebab latihan untuk diri dia nanti nak masuk bulan Ramadan. Kalau tak latih lah ni ustaz, nanti saya ni jenis letih. Maka buat. Kalau tak boleh buat semua, maka jangan tinggal semua. Itu kaedah. Tak boleh buat setiap hari, boleh buat Isnin Khamis, tak apa dah. Ya. Rasa macam sikit sangatlah kalau setakat Isnin Khamis ni. Nak tambah lagi lah. Tambahlah pada hari Abyad. 13, 14, 15. Lepas tu nanti sambunglah bulan Syaban. Setiap bulan dia ada keistimewaan dia sendiri. Cumanya bulan ni, yang 4 ni Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Maka dia hebat. Sama juga macam bulan Ramadan. Bulan Ramadan hebat. Bulan Ramadan mulia tak? Bulan Ramadan dulunya tak mulia, tak hebat. Bahkan masyarakat Arab benci bila datang Ramadan. Sebab panas. Ramadan ni maksudnya panas. Bulan yang panas. Panas. Orang Arab akan keluar daripada tanah Arab sebab tak tahan dengan panas. Tapi bila Allah telah sebut syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran, pada bulan Ramadan kami turunkan Quran. Allah Ta'ala pilih Ramadan duduk dalam Quran. Allah Ta'ala sebut. Maka Ramadan muncul bulan yang paling hebat. Bukan kerana diri dia Ramadan. Tapi kerana ada satu benda yang berlaku dalamnya,
Iaitulah Allah Ta'ala turunkan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Maka Ramadan muncul menjadi bulan yang hebat. Kalau dulu orang akan keluar daripada tanah Arab, hari ini orang berpusu-pusu masuk ke Mekah bila datangnya Ramadan, walaupun pakejnya mahal, walaupun panas, walaupun orang ramai, walaupun bahannya macam duduk depan exhaust motor, panas, tapi orang berebut pergi. Sebab kerana Ramadan dimuliakan oleh Allah kerana turunnya Al-Quran. Para muslimat semua, nak jadi orang yang mulia, nak jadi orang yang hebat, sungguh Acik janji kita janji tau. Gini tau. Janjinya ialah, kalau nak jadi orang yang mulia, maka kena ada benda yang mulia dalam diri kita. Benda yang mulia yang dimaksudkan itu ialah yang paling malas kita nak baca, yang akan mengantuk bila kita bersamanya, iaitulah Al-Quran. Kalau kita pergi ke Mekah, ada setengah orang tu rasa macam tak sempurna umrah kalau tak panjat gua Hira. Dia nak panjat juga. Walaupun kaki tak kuat, tak apalah ustaz, makcik slow-slow, yang penting ustaz tunggu makcik. Jenuh kita nak tunggu dia. Kenapa orang panjat gua Hira? Bukitnya tinggi, bukit lain orang tak naik pun. Padahal Mekah tu memang berbukit. Gua Hira je orang panjat. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala pilih bukit itu diturunkan Quran. Maka dalam banyak-banyak bukit, bukit itu paling mulia. Bukan sebab batunya, bukan sebab guanya, tapi sebab Nabi pernah di atasnya, Quran pernah turun di atasnya. Maka bukit itu muncul menjadi bukit yang paling hebat. Maka apa saja yang ada kaitan dengan Quran, maka dia akan jadi hebat. Ni beg kulit ni. Sajalah nak cerita kata ni beg kulit. Kulit ni apabila jadi bola, orang akan buat apa? Orang akan sepak terajang. Mana ada orang letak bola atas meja makan? Orang akan sepak, orang akan terajang. Itulah nasib kulit bila jadi bola. Kulit bila jadi beg duit, orang lelaki letak kat mana? Poket mana? Poket mana biasanya? Poket belakang. Belakang kat mana? Kat punggung. Tak kat punggung. Tambah kalau ada gambar bini dalam tu, dia lenyek. Itulah nasib kulit apabila jadi beg duit. Tetapi kalau kulit yang sama dikerak petak macam ni, kemudian dia tulis ayat Quran, di mana kita letak kulit tu? Di dinding. Tinggi ke rendah? Tinggi. Kalau jatuh kita buat apa? Ambil letak semula. Kita tak benarkan kulit itu berada di tempat yang rendah, kerana kulit itu mulia. Bukan kerana diri dia kulit, tetapi kerana ayat Quran yang ada pada dia. Dulu kecil-kecil dulu, zaman tak ada vacuum lagi, mak-mak ni buat nyapu lidi dengan donyok, kikis daun tinggal lidi, kemudian dia ikat jadi penyapu lidi. Jadi penyapu lidi itulah, kalau tak rembah anak dia dia sapu sampah lah, sapu sampah. Maka itulah nasib lidi ketika mana menjadi penyapu. Ada setengah tempat di atas meja restoran, dia letak panjang tu dalam bekas. Orang buat apa? Bukan cokel gigi. Cokel gigi tak ada lah gigi. Cokel benda yang lekat je lah gigi. Dia pun korek dan dapat. Kemudian dia cium. Betul tak? Itulah nasib lidi ketika mana duduk atas meja makan. Tetapi dulu waktu kecil-kecil kami ngaji Quran ni,
kami ambil lidi buat penunjuk. Buat penunjuk. Bolehlah panjang tu. Tak celah ni. Maka bila baca Quran, hak tu lah jadi penunjuk. Bukan tak boleh tunjuk dengan ni, tapi sajalah. Oi, dapat lidi tu kemas lah. Tambah pula kalau dapat bulu landak. Oh, duk tunjuk kawan. Bulu landak kayak ada hitam kat tengah. Ni semua orang bandar belakang. Saya orang kampung. Yang ditunjukkan lidi. Jadi, waktu kita duk tunjuk lidi tadi kepada ayat-ayat Quran, tiba-tiba lidi tu jatuh, kita buat apa? Kita ambil tu buat apa pula? Kita ambil, kita junjung 3 kali tau. Kita junjung 3 kali. Ni lidi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Habis 3 tu, tak cukup setakat ni. Kita cium. Betul tak? Pasal apa lidi tu kita cium? Sebab lidi tu telah menjadi lidi yang mulia. Bukan kerana diri dia lidi, tapi kerana dia duduk dengan Quran. Hebat tak? Tahu? Nak jadi orang hebat dah ni, nak jadi orang mulia dah ni. Jadi orang mulia lah, barulah balik suami cium macam tu. Macam lidi tadi tu. Cik boleh? Maka kalau nak jadi mulia, maka kena ada benda yang mulia dalam diri kita. Seperti mana kita banyak baca WhatsApp, tak salah, tapi banyakkan juga baca Quran. Kerana Quran ini jaminan daripada Allah, jaminan daripada Nabi, confirm dapat pahala. Yang kedua, confirm akan dapat syafaat. Baca WhatsApp belum tentu. Maka dalam bulan-bulan yang mulia ni, di antara ibadat yang kita kena buat selain daripada puasa, kena banyakkan baca Quran. Kan nanti Ramadan nanti kan nak tadarus. Geng-geng tadarus. Ni mesti ada gengnya ni. Geng-geng tadarus. Ramadan je dia tadarus. Habis Ramadan, Quran naik semula duduk atas rak tak turun-turun. Berabuk atas rak tu. Ramadan nanti ambil Quran tu kena buh dulu. Itu sebab abuk banyak. Maka bulan yang kita sedang berada ini ialah bulan Rejab, salah satu bulan yang mulia, maka jaga kemuliaannya. Bulan yang ada kelebihan, maka rebut kelebihannya. Bulan yang diberkati, maka biar Allah Ta'ala berkati kita. Bulan tu memang Allah Ta'ala berkati dah. Kita ni Allah Ta'ala berkati ke tidak? Nabi doa, minta, ya Allah berkatilah aku dalam bulan ni. Nabi nak keberkatan. Maka tidak ada nilai bulan yang kita berada di dalamnya tanpa kita mendapat kelebihan, kemuliaan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala. Para muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Bulan Rejab. Selain daripada benda-benda tadi, kita kena ingat Rejab juga berlakunya peristiwa Isra' dan Mi'raj. Allah Ta'ala bawa jalan Nabi SAW di saat Nabi berduka cita. Ya. Kalau Nabi pun ada waktu dan masa Nabi rasa stres, Nabi rasa tension, Nabi rasa sedih, Nabi rasa berduka cita, maka Allah Ta'ala bawa Nabi berjalan. Jadi kalau kita pun duk rasa macam tu, kena pergi berjalan. Pergi berjalan, tengok tempat-tempat yang cantik, tengok tempat-tempat yang menarik. Allah Ta'ala kata, "Qul siru fil ardi fanzuru kaifa kana aqibatul mukazzibin." Jalanlah ke mana kamu nak berjalan di atas muka bumi ini, dan lihatlah bagaimana kesan golongan yang mendustakan Allah Subhanahu wa taala. Jangan jalan saja. Ya. Dalam ayat yang lain disebut siru wa tatafakkaru, jalan dan fikir. Fikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Rejab, kemudian Zulqa'dah. Zulqa'dah ni orang buat apa? Zulqa'dah.
Zulkaidah ini, terdapat sebahagian ulama mengatakan afdal melakukan umrah pada bulan Zulkaidah berdasarkan kepada hadis yang terdapat dalam Sahih Muslim dan Sahih Bukhari bahawa Nabi SAW melaksanakan ibadah umrah, semua umrah Nabi ni buat dalam bulan Zulkaidah. Dalam bulan Zulkaidah. Bahkan bulan Zulkaidah juga adalah bulan persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Lepas Zulkaidah, Zulhijjah. Sebab itu pada tahun yang terakhir sebelum Nabi wafat. Nabi wafat tahun bila? Sajalah tanya. Nabi wafat tahun bila? Boleh sebut tahun bila? Saya tak tanya hari, sebab hari semua orang tahu. Tahun. Tak cik Google. Saya duduk atas ni, saya nampak. Tahun yang ke? Khilaf di kalangan muslimat. Tahun yang ke? Yang ke-12. Tahun yang ke? Tahun yang ke? 11. Tahun yang ke-11 Hijrah. Sebelum tahun yang ke-11 Hijrah tu, tahun yang ke-10 Hijrah, pada bulan Ramadan, Jibril datang 2 kali bertadarus dengan Nabi. Biasanya sekali ya. Ni di antara tanda-tanda lah Nabi nak wafat. Kemudian Ramadan yang sama, biasanya sebelum-sebelum tu Nabi beriktikaf pada 10 malam yang terakhir, betul? Tetapi Ramadan tahun yang ke-10 Hijrah, Nabi beriktikaf 20 malam. Bukan lagi 10 dah. Nabi gandakan. Sebab Nabi tahu Nabi nak mati dah. Kemudian selepas daripada Syawal, Nabi kumpulkan para sahabat. Nabi umumkan, insya-Allah tahun ini kita akan melaksanakan ibadah haji. Kita akan balik ke Mekah. Ye, balik Mekah. Ye, balik Mekah. Lama tak balik. Ya, lama tak balik. Tahun yang ke-6 Hijrah, nak balik Mekah buat umrah, tiba-tiba kena sekat di Hudaibiyah. Kan? Tak jadi. Tiba-tiba tahun tu Nabi kata kita akan balik ke Mekah buat haji. Ye, balik Mekah. Ye, balik Mekah. Tu yang muncul lagu tu. Oh, balik kampung. Tu. Lamanya tak balik ni, bila balik tu keluar lagu. Tapi bukan keluar zaman tu lah. Nak ceritanya satu-satunya lagu raya yang tak ada perkataan raya kan. Ustaz mana tu sebut, saya tak ingat dah. Pernah dengar Ustaz Badli Shah kot sebut. Satu-satunya lagu raya yang tak sebut raya. Memang sungguh bila dengar dengan memang sungguh tak ada perkataan raya. Tapi lagu ni muncul waktu nak raya. Waktu nak raya. Sahabat pun seronok sebab nak balik ke Mekah, lama tak balik. Maka sahabat pun mengumpulkan kelengkapan, mempersiapkan kelengkapan tunggangan, dan di antara mereka mengumpulkan binatang ternakan untuk dibawa melaksanakan ibadah korban sambil-sambil dibuat haji nanti. Maka pergerakan tu bila? Pergerakan itu adalah pada bulan Zulkaidah. Maka bulan Zulkaidah adalah bulan persiapan untuk melaksanakan ibadah haji ataupun korban. Maka hebatnya bulan Zulkaidah, dia menjadi bulan sebelum bulan haji. Kemudian bulan haji. Bulan haji apa yang hebatnya? Haji ya. Nah, kemudian kita dituntut untuk melaksanakan ibadah puasa pada hari wukuf. Nabi sebut ad-du'a yaumu Arafah. Ad-du'a, doa yaumu Arafah. Doa yang tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala adalah doa pada hari Arafah. Hari-hari lain masuk tak? Tak masuk. Tapi boleh dah nak doa? Doa. Allah Ta'ala nak terima, Allah Ta'ala nak tolak, itu bukan urusan kita. Urusan kita hanyalah meminta urusan Allah Subhanahu wa taala untuk kabulkan. Maka dalam bab berdoa, jangan putus asa.
Nabi pernah berdoa 17 bulan baru Allah Ta'ala kabulkan. Kita doa baru 7 jam, kita rasa macam Allah Ta'ala tak terima. Nabi doa 17 bulan. Dalam peristiwa apa? Peristiwa apa? Peristiwa pertukaran kiblat. Pada bulan Sya'ban, pertukaran kiblat daripada Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Nabi duduk biasa di Mekah, semayang kot Kaabah, tiba-tiba pindah pergi ke Madinah. Allah Ta'ala perintah semayang menghadap ke Aqsa. Nabi tak nak, tapi oleh kerana perintah Allah, nak tak nak kena buat. Maka Nabi buat. Sambil itu Nabi doa, Ya Allah, palinglah semula, Ya Allah, palinglah semula. 17 bulan, bulan turunnya ayat fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Waktu tu Nabi tengah semayang, maka Nabi pun palinglah pada waktu tersebut, berlaku di Madinah Al-Munawwarah, Masjid Qiblatain. Ya. Maka Zulqa'dah bulan persiapan untuk melaksanakan ibadah haji. Maka bulan Zulhijjah ada puasa Zulhijjah, ya, terutama sekali pada hari wukuf, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu-satunya bulan yang boleh buat haji. Bulan lain tak boleh. Allah ustaz, alang-alang kita dah pergi umrah ni ustaz, Kaabah dah depan mata, Arafah pun kita nak pergi, buat ajalah. Nak tunggu giliran tabung haji, tak tahu bila, mati dulu pun tak sempat lagi. Alang-alang ustaz, buat ajalah. Boleh tak? Tak boleh. Umrah boleh buat tak musim haji? Umrah boleh buat tak musim haji? Boleh buat, cuma kita tak boleh pergi ya. Orang yang pergi haji boleh buat umrah. Kita yang tak pergi haji tak boleh ya. Bukan kata tak boleh. Tak boleh tau buat umrah dalam musim haji. Siapa kata tak boleh? Yang tak boleh pergi buat umrah. Ada pun orang pergi buat haji, boleh buat umrah. Sama ada buat umrah sebelum haji ataupun buat umrah selepas haji. Yang tu kena ngaji buat haji ya. Kemudian selain daripada 3 tu, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. Muharram ni apa yang hebatnya Muharram ni? Apa yang hebatnya Muharram ni? Nabi berhijrah ke? Nabi berhijrah bila? Ustaz boleh tak ustaz kuliah je jangan duk tanya kami. Ustaz kuliah je lah, lagi habis ustaz berhenti. Yang ustaz duk tanya kami ni pasal apa? Dah siapa suruh jemput saya? Nabi berhijrah bila? Kan ada lagu dulu kan? 1 Muharram detik permulaan perpindahan Nabi dan umat Islam dari kota Mekah ke kota Madinah. Betul tak? Dengan sebab lagu itulah orang kata Nabi hijrah pada bulan Muharram. Padahal Nabi berhijrah pada 27 Safar. Nabi keluar daripada rumah Nabi SAW ke rumah Sayyidina Abu Bakar ketika mana orang-orang musyrikin Mekah keliling rumah Nabi nak tangkap Nabi itu. Nabi keluar daripada rumah Nabi itu malam 27 Safar. Habis itu apa kaitan dengan Muharramnya? Muharram ini adalah bulan yang pertama diletakkan oleh Sayyidina Umar dalam kalender Hijriyah. Dan ada yang mengatakan Nabi berniat untuk berhijrah itu pada bulan Muharram. Muharram, Safar, Rabiul Awal. Sebab Nabi sampai di Madinah pada bulan Rabiul Awal. Maka tuan-tuan, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang paling penting, apa amalan yang kita buat. Ni duk kira hari, duk kira bulan. Amalannya tidak ada. Yang pentingnya apa amalan, apa target kita tahun ini. Ni bulan Rejab dah ni. Lepas ni nak masuk Syaban. Tuan-tuan, masa ni pantas tau. Masa ni pantas. Tak macam dulu-dulu. Dulu-dulu kita rasa lama lah nak habis. Daripada pagi nak ke petang tu, tak tahu nak buat apa dah. Saya budak-budak dulu, balik sekolah pukul 1 tu, nak boleh keluar main dengan kawan-kawan lepas asar.
Jadi nak kena tunggu daripada zuhur ke asar tu berguling-guling, tidur, bangun, tak asar lagi, tidur, bangun, tak asar lagi. Lah ni tak ada nak pejam asar dah. Kita rasa pantas. Sedangkan masa sama je. Kalau dulu 24 jam, lah pun 24 jam juga. Bukanlah ni kau duk kurang dah. Sama 24 jam juga. Tapi kita rasa masa itu berlalu pantas. Maka bila masa berlalu pantas, maka kita kena buat jadual sungguh. Apa yang kita nak fokus tahun ni, apa yang kita nak capai tahun ni. Kalaulah ini adalah bulan ataupun tahun yang terakhir bagiku, kita puas hati dah. Boleh tak ni? InsyaAllah. Pani buat jadual besar-besar pelekat kat dinding. Dah buat right macam tu. Tak ada lah sampai macam tu. Cumanya biar kita ada fokus kita, biar ada target kita, biar ada jadual kita, supaya kita tak terlalai, tak tersasar daripada target kita tu. Ya, dia yang mensasarkan, yang melencongkan kita daripada target kita ni bukan benda lain, benda ni ya. Bukan kata buat ibadat, lipat kain, tiba-tiba masuk mesej. Mula-mula dia tengok WhatsApp, kemudian dia pergi ikut TikTok, kemudian dia pergi kat Facebook. Last kali habis gitu. Maka apapun atas diri kita masing-masing. Kalau kita bersungguh, kita dapat. Kalau sebaliknya, maka kitalah di kalangan orang-orang yang rugi. Allah Ta'ala dah bagi peluang, Allah Ta'ala bagi masa, Allah Ta'ala bagi segala-galanya. Cuma tinggal kita lah nak buat macam mana, nak pergi ke arah mana. Ingat, kita doa kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Yang pertama kita minta redha Allah, yang kedua kita minta syurga Allah, yang ketiga kita minta tak nak kemurkaan Allah, yang keempat kita minta supaya jauhkan kita daripada api neraka. Betul ataupun tidak yang kita minta dan yang kita buat? Saya tinggalkan soalan itu kepada semua. Mudah-mudahan jumpa jawapannya bila sampai di rumah nanti. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendapat rahmat dan kasih sayang-Mu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terhindar daripada dosa. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu dan rezekikan kefahaman kepada kami. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Wa ballighna Ramadan, dan sampaikan kami, panjangkan umur kami sehinggalah kami memasuki Ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, jadikan hidup kami di dunia ini baik. Wa fil akhirati hasanah, akhirat nanti juga baik. Wa qina azabannar, jauhkan kami daripada azab api neraka. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, jadikan pengakhiran hidup kami dengan sebaik-baik kematian. Wala takhtim alaina bi su'il khatimah, jangan kau jadikan pengakhiran hidup kami dengan seburuk-buruk kematian. Wassallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.